berkaitan dengan 40 asas agama yang penting yang disaring oleh Al-Imam Ghazali menerusi kitab karya beliau, Kitabul Arba'in fi Usuluddin, kitab 40 asas agama. Kita telah selesai membincangkan asas yang pertama. Asas yang pertama daripada 10 asas dalam bahagian yang kedua, yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadat yang zahir. Maksudnya kita belajar 10 asas yang pertama yang berkaitan dengan akidah, selesai dah. Dan satu asas yang termasuk dalam bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan pelbagai amal ibadat yang zahir, iaitulah sembahyang. Juga kita selesai bincang pada minggu-minggu yang lepas. Jadi kesimpulannya, Al-Imam Ghazali dalam bab sembahyang ni yang kita bincang panjang lebar pada minggu-minggu lepas, pada pertemuan-pertemuan yang lepas, iaitulah perlu ada 3 perkara yang kita jaga untuk menjadikan sembahyang kita sempurna. Yang pertamanya, kita memelihara sifat ataupun amalan wudu, amalan bersuci kita dari aspek zahirnya dan dari aspek batinnya. Yang keduanya, kita memelihara semua amal ibadat yang sunat, yang disunatkan dalam setiap solat yang difardukan kepada kita. Setiap solat yang difardukan kepada kita tu ada amalan-amalan sunat di dalamnya, maka diminta oleh Imam Ghazali supaya kita pelihara dia. Kerana ia terkandung dalamnya pelbagai makna-makna tauhid yang sangat bernilai. Kemudian yang ketiganya, Imam Ghazali suruh kita jaga nyawa ibadat, nyawa sembahyang, ruh sembahyang, iaitulah keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat kesedaran kita terhadap sembahyang yang kita lakukan tu. Hudurul qalbi, rasa sedar hati kita sedang berhadap diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan 3 perkara yang dipelihara ni, Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan orang yang mendirikan sembahyang, mengiqamahkan sembahyang. Kemudian pada pagi ni insya-Allah Imam Ghazali nak ajar kita tentang al-aslu ats-tsani fi zakat was sadaqah. Asas yang kedua yang berhubung kait dengan zakat dan sedekah. Bagaimana kita faham dah zakat dan sedekah, kita bincang dan kita belajar secara panjang lebar dalam pengajian fiqh, pengajian fiqh. Sama ada di masjid ini ataupun di mana-mana masjid ataupun di mana-mana tempat yang menganjurkan pengajian ini. Walau bagaimanapun, kita pada pagi ini, pada kali ini, kita nak melihat dari aspek kedua. Selepas aspek hukum, kita nak melihat dari aspek kedua, itu adalah aspek penghayatan, kefahaman dan kepenghayatan yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Dalam hal ini, Al-Imam Ghazali menyatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala Allah Subhanahu Wa Taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang
membelanjakan harta bendanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, samalah contoh perumpamaannya seperti satu biji benih yang ditanam lalu menumbuhkan pohon, dan pohon itu mempunyai tujuh dahan. Nah, setiap dahan mempunyai 100 biji, 100 buah. Maksudnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang melipat ganda ganjaran bagi orang, ganjaran pahala amal yang dilakukan oleh setiap hamba-Nya mengikut apa yang dikehendakinya. Jadi perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan ataupun ibadat kita membelanjakan harta benda kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjaran amalan sedekah yang kita lakukan itu, infak yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala gandakan. Allah Ta'ala gandakan mengikut tahap keikhlasan yang ada pada kita. Nah, ada ganda 100, 200, 300 sampai 700 kali. Nah, kalau kita kali, kalau ada 10, kalau ada 7 dahan kali 100, nah, 700. 700 tu kata ulama gambaran banyak pahala yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, rahmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Kalau nak ikut bilang sesa, mungkin banyak lagi, melebihi daripada apa yang tertera pada pandangan mata kita. Jadi Imam Ghazali menyebut firman Allah Subhanahu Taala ini sebagai bukti bahawa amal ibadat bersedekah dan mengeluarkan zakat, yang asasnya yang wajib mengeluarkan zakat, dan selebihnya sedekah. Nah, yang sunatnya sedekah merupakan satu amalan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merujuk kepada bukan merujuk kepada banyak mana kita infak, kita belanja yang menjadikan amalan kita tu bertambah-tambah, tapi dia merujuk kepada bagaimana sifat hati kita. Nah, sifat hati kita masa kita beri sedekah tu, kita membelanjakan harta kita kepada Allah Subhanahu, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cara ringkasnya, belanja harta benda ke jalan Allah Ta'ala ni maksudnya setiap benda yang kita keluar, kita infak tu, hati kita niat hanya kerana Allah. Ya dah tu, pada jalan Allah dah tu. Jangan kita rasa pada jalan Allah tu benda yang besar sangat, benda yang sangat besar sehingga habis kita rasa tak ada habis dah duit kita, baru kita rasa itu merupakan satu amalan infak. Nah, sebab kita kadang-kadang kita sebut infak ni macam besar je. Kalau RM1 2 tak padang, kalau banyak-banyak baru rasa berbaloi tak. Nak cerita ke orang pun sedap. Ya. Jadi tidak begitu kedudukannya. Sebaliknya, yang dikehendaki ialah sejauh mana hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyaklah ganjarannya, balasan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan amalan infak. Dalam hal ini juga Al-Imam Ghazali menyatakan sabda Rasulullah SAW, antaranya qala Rasulullah SAW, halakal aktsarun illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Kebanyakan manusia ni boleh menjadi binasa, boleh jadi rosak, kecuali orang yang berkata harta yang ada pada aku ni bergiang-giang untuk Allah Ta'ala. Nah, bergiang-giang untuk Allah Ta'ala. Hak ni hak aku ada ni, hak ni untuk Allah Ta'ala. Hak ni kerana Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala ni. Nah, tidak semestinya diberitahu kepada orang. Sudah memadai dalam hati dia merasakan bahawa harta yang dimiliki itu hak Allah Ta'ala, lalu diinfak, dibelanjakan ke jalan Allah Ta'ala, maka sudah cukup memadai untuk menjadikan
dia itu termasuk dalam makna sabda Rasulullah SAW yang kita baca tadi. Maksudnya orang yang merasakan ada harta, rasa dikurniakan oleh Allah Ta'ala harta, lalu dia merasakan harta dia tu hak milik Allah dan perlu dibelanjakan ke jalan Allah. Bukan semuanya boleh kahut ke dia belaka dauk. Maka kalau orang yang ada dalam hatinya perasaan itu, maka tidak termasuklah dalam kalangan orang yang disifatkan oleh Rasulullah sebagai orang yang kebanyakannya jadi binasa. Nah, kebanyakan mereka itu jadi binasa. Okey. Jadi Imam Ghazali kata fa'lam anna infaqal mali fil khairati ahadu arkanid din. Perlu kita sedar, perlu kamu sedar bahawa membelanjakan harta benda kamu yang diberi milik kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jalan kebaikan, untuk kebaikan, merupakan salah satu daripada rukun agama. Kita melakukan zakat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan semata-mata kerana dia tu wajib keluar zakat. Kita keluar zakat bukan semata-mata kerana wajib. Kalau wajib tak keluar, dah. Kerana terkandung makna yang sangat baik tu, yang sangat baik, yang sangat perlu kita lakukannya, kita laksanakannya, kita sampaikannya, ataupun kita miliki kebaikan tu. Jadi kebaikan yang ada dalam zakat ni yang jelas sekali ialah kita dapat menyelesaikan segala hajat orang. Nak menyelesaikan segala hajat dan keperluan orang. Kalau kita keluar zakat, kita dapat menolong orang. Itu hak zahir secara mudahnya lah. Tapi kita tak faham sikit kadang-kadang. Lambat sikit faham. Bukan tak faham, lambat sikit faham. Bila keluar zakat, harta kita semakin subur. Nah, bila keluar zakat, harta kita semakin banyak. Sebagai contoh, semakin diberkati oleh Allah. Hak tu kita tak faham sikit. Hak kita fahamnya, hak nampak zahir je. Kita keluar zakat, keluar harta benda kita, sedekah sebagai contoh, duit kita tak ada, harta kita kurang. Tapi orang yang menerima harta kita tu akan senang, akan selesai segala urusan dan hajat dia. Itu yang zahir. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja, banyak lagi rahsia-rahsia yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain yang terkandung dalam amalan mengeluarkan zakat ataupun berbelanja ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Ghazali kata wa innama sirru taklifi bihi ba'dama yartabitu bihi min masalihil ibad, min masalihi albilad wal ibad wasaddil khallat wal faqat. Jadi antara sebenarnya antara rahsia ditaklifkan amalan berzakat dan bersedekah ini ialah kerana semata-mata untuk menyelesaikan, untuk tercapainya maksud kemaslahatan negara dan kemaslahatan masyarakat, dan dapat menyelesaikan segala hajat-hajat yang diperlukan oleh masyarakat. Maka kita fahamlah bahawa amal ibadat zakat ni ataupun berbelanja jalan Allah Ta'ala ni bukanlah amal ibadat untuk diri kita sendiri, individu kita sendiri, bahkan ia melibatkan masyarakat dan negara. Nah, kalau sembahyang tu melibatkan diri kita sendiri, kita rasa kita sembahyang, kita rasa kita khusyuk, kita rasa kita saja semuanya daripada awal sampai akhir. Tapi asas ibadat zakat ni ataupun ibadat sedekah ni, dia melibatkan masyarakat, melibatkan negara. Nah, ini kita mudah faham. Kerana bila kita katakan tadi, bila kita keluarkan harta benda kita, yang boleh manfaatnya orang yang menerima. Orang yang menerima. Dan kita sebenarnya juga mempunyai manfaatnya sendiri. Tak? Kenapa Imam Ghazali kata fa innal mala mahbubul khalqi wa hum ma'muruna bihubbillah wa yad'una al-hubba binafsil iman.
harta ni kata Imam Ghazali, kalau kita teliti, merupakan satu benda yang sangat dikasihi oleh makhluk, oleh kita. Kita orang yang berakal ni sangat mengasihi harta benda. Kecuali orang yang tidak waras, dia rasa tak sayang harta. Tapi orang yang waras, semuanya rasa sayang harta. Dan dalam waktu yang sama, mereka itu disuruh supaya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu mendakwa mereka mempunyai iman, mempunyai rasa iman. Rasa kasih kepada Allah Ta'ala tu rasa iman. Mereka boleh, mereka dakwa maksudnya. Lalu bila kita dakwa kita ni beriman, dan bila kita kata kita ni rasa kasih kepada Allah Ta'ala, dengan sebab kita ni dalam waktu yang sama disuruh supaya kasih kepada Allah Ta'ala, maka mana petanda dia? Mana bukti dia? Sebab rasa kasih tu duduk dalam hati. Nah, rasa kasih tu orang tak nampak. Tak ada orang yang beriman bila ditanya, awak kasih tak Allah Ta'ala? Aku benci rasa. Tak ada kata gitu tak? Aku kasih sangat. Rasa kasih. Semua orang beriman kata gitu belaka. Tapi oleh kerana benda tu duduk dalam, tidak semua orang boleh nilai. Dan tidak ada siapa pun yang boleh nilai hak dalam ni, kecuali Allah Ta'ala kurnia kepada dia faham. Nah, seperti Nabi lagi Rasul melalui wahyu boleh faham, boleh tahu hak dalam hati orang macam mana. Kita ni kalau tahu pun reka-reka je kadang-kadang, ataupun rasa-rasa saja. Nah, lalu dengan sebab itu faja'ala bazlal mali mi'yaran li hubbihim. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan ibadat mengeluarkan harta benda untuk jalan Allah Ta'ala sebagai kayu pengukur tanda rasa kasih kepada Allah. Sebab dalam hati kita ni, kalau rasa kasih kepada Allah Ta'ala melebihi daripada rasa kasih harta, kita akan lepas se, kita akan buang se, kita akan longgarkan satu benda. Nah, iaitulah kita rasa kasih kepada Allah Ta'ala melebihi rasa kasih kepada harta, bermakna kita akan lepas sebahagian harta kita. Kita tak akan sesayang nak pegang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh belanja harta, maka kita belanjakan harta. Sebab harta itu hak milik Allah. Nah, harta itu hak milik Allah. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana kau caranya kalau kita nak rasa nak menjadikan harta tu kita pandang ia merupakan hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa kasih kepada Allah Taala melebihi daripada rasa kasih harta. Antara perkara yang perlu kita sedar ialah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, dan kita kena sedar bahawa harta yang dikurniakan kepada kita ni berada di tahap mana. Nah, berada dalam kategori mana? Dalam kategori rezeki yang macam mana? Imam Ghazali kata rezeki yang dikurniakan kepada kita ni ada, boleh dikategorikan kepada 3 ataupun 4 jenis lah. Pertama sekali yang dikatakan seperti diistilahkan sebagai rizqum mamluk. Nah, rizqum mamluk, rizki yang telah diberi milik oleh Allah SWT kepada kita. Antaranya harta kita lah. Bila harta kita tu, duit kita tu, bila masuk dalam bank kita, nama akaun nama kita, maka jadi hak milik kita. Orang lain kalau salah masuk sekalipun, kalau pergi mahkamah, alah dah. Sebab apa? Sebab nama akaun tu nama kita. Duit tu ada dalam akaun kita. Maka kita menang. Kemungkinan kita menang dah. Nah, sebab duit itu ada dalam akaun kita. Itu mamluk. Tapi kita milik harta ni maksudnya dengan cara yang benar lah, dengan cara syarat yang benar. Maka bila kita memiliki harta tu menjadi hak milik kita secara syaratnya, maka rezeki itu dianggap sebagai rizqum mamluk, rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki ni tak semestinya jadi hak kita. Mungkin
Tak mungkin pun banyak mana rezeki yang menjadi hak milik kita, hak dah ada dalam akaun kita, kemudian kita beri ke orang pula. Tak? Kita beri milik ke orang pula. Tiba-tiba rasa tak datang hati tengok dia jadi gitu dan gini, kita pun beri. Kita pun belanjakan harta kita untuk dia, untuk orang yang kita maksudkan sebagai contoh. Tak semena-mena kita beri. Itu menunjukkan bahawa rizqun mamluk itu bukanlah hak milik kita yang mutlak sebenarnya. Nah, yang keduanya rizqun mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau kita belanja ke jalan Allah Taala kurnia pahala kita. Kalau kita buat ibadat, nah, Allah Taala kurnia pada kita akhirat esok. Kurnia pada kita mungkin di atas dunia Allah Taala beri dah, ataupun akhirat Allah Taala tambah lagi. Tak beri dunia pun. Itu rizqum mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiganya rizqum maksum. Rezeki yang dibagi-bagi, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dalam Lauh Mahfuz lagi. Hak ni rezeki orang ni, hak ni rezeki orang ni, hak ni rezeki orang ni. Nah, hak ni milik kita, hak ni milik kita. Yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipandang dari sudut dia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menjadi miliknya, nah, dalam kehidupan ni. Dan yang keempatnya rizqun madmun, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, hak empat ni lah hak milik kita. Sebenarnya hak empat ni saja hak milik kita. Rizqun madmun ni. Lalu rizqun madmun ni macam mana? Yang telah dijaminkan ialah rezeki kalau buat makan, rezeki hak kita boleh makan, kita kunyak-kunyak, makanan yang halal kita kunyak-kunyak, kita telan degok masuk dalam perut kita, dok keluar-keluar. Nah, itu rezeki mazmum lah tu. Oh, kenyang, alhamdulillah. Itu rezeki yang dijamin oleh Allah tu. Kalau kita makan masuk dalam perut, nyejeruak semula, mutah semula. Tidak dikatakan mazmun bagi kita. Bukan yang dijamin untuk kita. Makan dah. Ataupun harta kita ada milik, dah beli dah makanan tu. Mulai-mulai ada korang. Nah, beli daripada jauh-jauh. Pergi keluar negara beli jauh-jauh. Beli banyak-banyak, korang belaka. Tak ada jadi hak milik kita. Tu maknanya bukan rizqun madmun. Bukan jadi milik kita. Bukan jadi rezeki yang dijaminkan kepada kita. Kemudian, benda lagi. Pakaian, hak kita pakai ni lah. Hak kita pakai, hak akan tubuh ni. Madmun lah tu. Hak banyak-banyak tu, hak mamluk baru. Hak dalam robot setambung tu, hanyalah mamluk saja. Dah kereta kita pakai tu lah. Hak banyak-banyak 2, 3, 4 buah rumah tu, mamluk je baru. Nah, yang dimiliki sahaja. Dan rumah hak kita duduk tu, hak kita duduk sekarang ni, hak 2, 3, 40 rumah lagi tu mamluk saja. Hak kita boleh duduk, yang melindungi kita daripada cahaya matahari, hujan, ribut panas. Nah, itu hak yang dijamin oleh Allah Ta'ala kita miliki. Bila kita keluar rumah, tak jadi hak kita dah. Hak masa kita duduk di rumah je yang menjadi madmun bagi kita. Bila keluar rumah jadi mamluk selalu. Itu maksud rezeki yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka tak banyak tuan-tuan dan puan-puan kata Imam Ghazali. Hak itu saja rezeki kita sebenarnya. Jadi kalau begitu, kita kena sedarlah bahawa walaupun harta benda yang kita miliki itu atas nama kita zahirnya, tapi kita kena sedar sebenarnya ia adalah milik Allah. Kita tak boleh tak milik sepenuhnya. Buktinya kita sendiri yang sedar. Lambat laun kita beri ke orang, lambat laun tak ada jadi milik kita. Lambat laun macam-macam boleh berlaku. Dengan sebab itu, perkara yang kita perlu rasa ialah kita perlu rasa kasih kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan kepada kita segala milik-milik tadi tu, segala rezeki-rezeki tadi tu. Dan Allah Ta'ala yang mengatur kepada kita, yang membahagikan kepada kita rezeki-rezeki itu. Hak tu kita kena kasih. Kalau kita boleh rasa gitu, mudah-mudahan bila bertembung kasih Allah dengan kasih harta, kita akan dahulukan rasa kasih kepada Allah. Rasa kasih kepada Allah Ta'ala ni sikit saja.
Bermula daripada cetusan dalam hati, rasa nak ke Allah je. Tu, ya dah tu, hak kita bincang dulu tu. Rasa nak ke Allah je. Tu, bila timbul tu, hak lain dia boleh bercerai belaka. Dia boleh berpisah belaka. Harta banyak lagu mana pun, rasa kasih lagu mana pun, apabila hati kata rasa kasih nak ke Allah sahaja, dia boleh berpaling. Dia boleh tinggal, dia boleh lepas rasa kasih kepada harta benda tu. Jadi Imam Ghazali kata, hak ni hang nak kita nilai ni. Hak Allah Taala nak nilai ni lah. Nak tengok, nak ukur hak ni lah, ukurannya. Sebab kalau tidak, kita sendiri pun tak tahu sejauh mana kita rasa kasih kepada Allah Taala. Kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu kita rasa kasih. Kadang-kadang kita rasa kasih kepada Allah Taala, kita rasa dakwa saja. Nah, bila bertembung dengan rasa kasih kepada harta benda kita ataupun rasa kasih kepada nafsu kita, kita boleh ragu-ragu. Rasa kasih kepada Allah Taala tu rasa boleh ragu-ragu dalam hati kita. Jadi rasa kasih kepada harta benda ni sebenarnya rasa kasih kepada nafsu kita. Dah, tempelang je kepada harta sebenarnya. Kalau kita tilik dalam hati kita dan diri kita, ialah rasa kasih kepada nafsu kita. Sebab nafsu kita sangat rasa ingin kepada harta benda tu. Kerana nafsu kita kata harta benda tu sangat bernilai dalam kehidupan kita. Maka Allah Ta'ala uji kita, menjadikan harta tu benda yang perlu dikorbankan dalam kehidupan kita, untuk membuktikan sebagai kayu ukur kepada rasa kasih kita kepada Allah Ta'ala, dan wamtihanan lisidqihim fi da'wahum, sebagai ujian untuk membuktikan kebenaran dakwaan kita mengatakan rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Memang kita rasa kasih kan, memang kita dakwa dan kita memang kita akui bahawa kita rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Mana kebenaran dakwaan kita tu? Ukurannya melalui amalan zakat. Kalau Allah tidak ada amalan zakat, macam-macam orang boleh kata melalui amalan semayang ni dia rasa sangat kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab amalan semayang ni kita seorang yang sendiri, kita seorang yang buat, kita sendiri tahu. Nah, orang kata tak kosong, kita kata oh saya kosong sangat semayang, saya masa semayang tak pandang orang lain, dah rasa Allah Ta'ala je. Kita je saya boleh kata gitu, dan orang lain tak nampak. Nah, tapi bila ada ibadat zakat, ibadat sedekah, dia membuktikan kebenaran dakwaan kita rasa kasih kepada Allah Ta'ala tadi. Tengok macam mana. Nah, maka fa innal mahbubat, kata Imam Ghazali, kullaha tubzalu li ajlil mahbubil aghlabi hubbuhu alal qalbi. Kata Imam Ghazali, kalau begitu kita kena sedarlah bahawa semua perkara yang dikasihi, semuanya itu akan mampu kita belanjakannya, kita lepaskannya, nah, kita infakkannya, kita keluarkannya daripada hati kita, hanya kerana semata-mata rasa kasih, nak menjunjung rasa kasih yang sangat menjiwai, sangat menjiwai, sangat mengawal hati kita, sangat kuat yang ada dalam hati kita, ialah rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bukan kita tak rasa kasih kepada harta. Ada. Bukan kita tak rasa kasih kepada anak. Bukan tak kita rasa tak kasih kepada isteri. Bukan kita dah rasa tak kasih kepada sahabat handai. Rasa kasih pula ke? Ada. Tetapi rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu aghlab, paling tinggi, paling kuat. Nah, sehingga kan sampai ke peringkat rasa kasih kepada isteri, rasa kasih pada anak, rasa kasih pada harta, itu pun kerana rasa kasih kepada Allah. Sampai tak tu. Mula-mula dia bertanding. Pada peringkat mula-mula, apabila kita kawang, apabila kita nak ajar nafsu kita ni, dia bertanding, dia berlawang. Rasa kasih Allah Ta'ala mesti rasa kurang kasih kepada harta. Rasa kasih pada harta mesti kurang rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Begitulah keadaannya sehari-hari. Dia berlawang antara satu sama lain. Bila kuat rasa kasih Allah Ta'ala, kurang rasa kasih pada harta.
Bila kuat rasa kasih pada harta, kurang rasa kasih pada Allah Ta'ala. Tapi apabila kita didik hati kita supaya rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ibadat-ibadat yang kita lakukan, sampailah kepada satu peringkat rasa kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menjiwai diri kita, meresap sebati masuk dalam hati kita, sehingga kan apabila kita rasa kasih kepada harta benda pun hakikatnya tidak terkeluar daripada rasa kasih, daripada makna rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diibaratkan rasa kasih kepada Allah Ta'ala ni satu benda yang sangat luas, sangat umum, dan dalamnya ada rasa kasih kepada harta, ada rasa kasih kepada anak, ada rasa kasih kepada isteri dan seumpamanya. Ibaratkan tiang-tiang yang ada ni berada dalam masjid, bukan berada di luar masjid. Tiang-tiang yang ada ni berada di dalam masjid. Semua ruang lingkup kerangka masjid luar tu diibaratkan sebagai rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Rasa kasih kepada harta, tiang yang pertama. Rasa kasih kepada anak, tiang yang kedua. Rasa kasih kepada isteri, tiang yang ketiga. Tapi semuanya mencapai matlamat rasa kasih kepada Allah. Menegak, semuanya untuk menegak dan membina rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi semua tiang yang ada ni sebenarnya untuk membina, untuk mengukuhkan kerangka luar masjid ni. Begitulah keadaannya. Rasa kasih kepada Allah Ta'ala tu tak dibina oleh rasa kasih kepada benda-benda yang selain Allah Ta'ala ni. Tapi bila setelah rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadi perkara yang sebati dalam jiwa, kalau tidak dia akan belawang. Macam kata tadi lah, nak faham rasa kasih itu dia kena belawang dulu, kena tebang paksa dulu rasa kasih kepada Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Dengan sebab itu kita dapati para sahabat sendiri pun yang kita faham sahabat yang sangat kasih kepada Allah dan Rasul, tapi sangat banyak harta dia. Sangat banyak harta, ada isteri, banyak anak, banyak keluarga, banyak kerja. Seolah-olah pada zahirnya kita lihat rasa kasih kepada benda-benda tu semua, dok kasih kepada Allah Ta'ala, tapi sebenarnya mereka sangat kasih kepada Allah SWT, sehingga kasih mereka kepada benda-benda yang zahirnya kelihatan duniawi sebenarnya sebagai pemangking, sebagai pengukuh untuk menguatkan lagi rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah antara benda yang hendak disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali kata fanqasama al-khalqu fihi ila salasati tabaqat. Manusia ni sebenarnya ada 3. Melihat kepada benda tadi tu, bila kita faham benda kita bincang tadi tu, sebenarnya mahu atau tidak mahu, sebenarnya kita ada termasuk dalam salah satu daripada 3 golongan manusia yang berhubung kait dengan perasaan hati terhadap harta ni macam mana. Kata Imam Ghazali tak? Bahagian yang pertama, at-tabaqatul ula, iaitulah al-aqwiya. Bahagian yang pertama ataupun kumpulan yang pertama, orang yang sifatnya kuat. Orang kuat, maksud orang kuat ni bukan orang kuat jasmani, orang yang kuat hatinya, kuat rohaninya, kuat kerohaniannya, kuat sifat imannya. Mereka itu dulu siapa dia? Humul ladina anfaqu jami'a ma malaku. Mereka ialah orang-orang yang membelanjakan semua harta benda yang ada pada mereka. Ni yang kuat sungguh lah ni. Itu bukti dia. Dia tak bertunjuk orang. Orang tak tahu tak apa, tapi habis harta dia beri. Walam yaddakhiru li anfusihim syai'a. Dan mereka tak simpan sedikit pun harta benda untuk diri mereka sendiri. Fahaulai sadaqu ma ahadullaha alaihi minal hubbi. Dan mereka itu sebenarnya orang yang rasa sangat kasih kepada Allah Subhanahu Taala, yang benar janjinya kepada Allah Taala untuk rasa kasih kepada Allah. Ni jangan-janganlah ni. Zaman Rasulullah pun tak ramai orang supaya mening, tapi ada. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, kama fa'ala Abu Bakrin As-Siddiq
izja'a bimalihi kullihi, sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar telah mengeluarkan semua harta benda dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Rasulullah minta supaya sahabat membelanjakan harta bendanya kepada Allah Taala. Lalu Rasulullah kata, "Madza abqaita li nafsika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggal untuk anak binimu, untuk dirimu dan anak binimu, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar kata, "Allahu wa rasuluhu." Faqala Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasul saja tu. Logik tak? Kita sekarang ni, kita ada harta benda ni. Abu Bakar bukan seorang yang miskin, ada harta. Bila diminta supaya belanja jalan Allah, kita beri belaka. Dalam akaun kita beri belaka. Bukan beri tangan saja, dalam akaun pun beri juga. Mana orang kata? Orang kata kita gila orang ni. Tak? Benda ni orang tak ikut syarak gini. Dia akan kata gitu. Tuhan tak suruh beri belaka. Tuhan suruh kikir kat harita. Nak? Tapi hak berlaku dalam Rasulullah gitu. Tapi kita rasa kopeng Terengganu ni. Kita rasa komang. Sebab apa kita rasa komang? Kita anggap Sayyidina Abu Bakar dulu harta dia guna sangat. Bawa makan khema je, bawa khema sikit-sikit je. Kita berapa juta aset. Kita main mikir kita tak. Tapi kita tak sedar kalau kehidupan zaman kita pada zaman tu pun qada tu lah kita ada. Kaya kita pun kaya qada tu lah. Tapi nak ceritanya bukan hak zahir, nak cerita hak batin, iaitu rasa hati, rasa iman yang sangat kuat, rasa kasih yang sangat kuat kepada Allah sehingga boleh tinggal apa saja. Ada Allah Ta'ala tunjuk contohnya dalam lipatan sejarah, itulah antaranya sebagaimana yang dilaporkan Sayyidina Abu Bakar. Ini antara apa yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Umar belanja juga. Lalu Rasul tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk diri kamu wahai Umar? Qala misluhu, seumpamanya, maknanya separuh lah. Dia satu benda, 5 benda sebagai contoh. Lepas tu Rasul tanya, apa yang kamu ada pada diri kamu? Ada macam ni juga lah, macam 5 ni juga. Maksudnya separuh lagi ada lah. Separuhnya ada. Lalu Rasulullah kata, kedudukan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni samalah perumpamaannya, nilayangnya dengan kalimah kedua-duanya. Kalimah Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. 3. Kalimah Sayyidina Umar, seumpamanya, maknanya kelebihan Sayyidina Abu Bakar 2 kali ganda daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seumpamanya. Sayyidina Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. 3. Rasulullah kata kelebihan Sayyidina Abu Bakar nak banding Sayyidina Umar, itu samalah seperti kelebihan kalimah yang ada pada dua-duanya. Perbandingannya. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, inilah sifat orang yang hatinya kuat, sangat kasih kepada Allah Ta'ala, tak pandang benda lain. Ini hak Imam Zainal khabar kita supaya kita sedar bahawa ada hak orang gini dan Allah Ta'ala nilai orang yang gini. Kalau kita boleh keadaan ni, maka keadaan kita ketika itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi nilai dia. Tak usah pandanglah kepada orang kata gila, orang kata apa tu. Waktu pandangan orang tu, nilai yang orang. Nilai yang kita di sisi Allah Taala gini. Kalau tidak Rasulullah marah dah. Rasulullah marah dah kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Apa buat gini ni? Tak kerti bahasa ni. Tapi Rasulullah tak marah. Rasulullah puji pula. Apa? Sebab hatinya rasa nak ke Allah je. Ini antara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua tentang dua orang sahabat ni. Jadi Imam Ghazali kata ini bahagian yang pertama. Mudah-mudahan dengan kita dengar dan kita faham apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sebaik-baik kefahaman dan seterusnya sebaik-baik penghayatan untuk sama-sama kita memupuk rasa kasih kepada Allah Ta'ala dan dapat berlepas diri daripada rasa kasih
kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.